Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada kelas 4 Bestari dan juga 4 wawasan. Hari ini 1 November 2021, hari Isnin. Jadi untuk hari ini kita ada satu waktu matematik untuk 4 wawasan 8.10 hingga 8.40, manakala untuk 4 Bestari pada pukul 12.40 hingga 1.10 petang. Jadi untuk waktu ini ataupun untuk minggu ini, minggu yang akan datang ini, kita masih lagi membincangkan latihan-latihan ataupun soalan-soalan yang melibatkan bab 10, iaitu matematik pengguna pengurusan kewangan. Dan untuk lembaran kerja ini ada banyak nota di sini yang mungkin lebih lengkap lagi berbanding dengan yang lepas. Jadi di sini kalau anda tengok kita ada nombor 1 perancangan kewangan, yang kedua pengurusan kewangan, ketiga proses pengurusan kewangan, ada 5, iaitu menetapkan matlamat, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan, menggaji semula dan menghemat kemajuan. Kemudian nombor 4, matlamat kewangan boleh dibagi kepada jangka masa, iaitu jangka pendek dan jangka panjang. Lepas itu kehendak dan juga keperluan juga ada kan. Lepas itu pengata aliran tunai, sama ada aliran tunai positif ataupun aliran tunai negatif. Kemudian matlamat kewangan dia adalah pembantu kepada konsep SMART lah. SMART itu ialah khusus, boleh diukur, boleh dicapai, realistik dan juga tempoh masa. Aset maksudnya harta lah. Contoh di sini wang tunai, pelaburan, simpanan, saham, semua itu adalah hartanah ataupun aset. Liability ialah pinjaman ataupun hutang kad kredit atau sewa atau bill utilities. Faktor-faktor mungkin mempengaruhi keboleh laksanaan sesuatu pelan kewangan jangka masa panjang. Contohnya kadar inflasi, lepas itu peningkatan gaji, kemudian kejadian di luar jangkaan, dan sumber pendapatan berterusan tanpa terjejas. Ini antara contohnya kesihatan diri atau ekonomi negara. Ini antara faktor lah yang hari itu dalam latihan buku teks kita pun ada bincang tentang ini kan. Kemudian ini 5 proses itu awak boleh baca. Nota di sini agak lengkap. SMART apa dia? Okey. So ini saya tak nak bincang. Contoh saya pun tidak, kertas 1 awak boleh cuba jawab dulu. So mungkin kita terus pergi kepada soalan kertas 2. Jadi kepada pelajar yang boleh cetak, awak sudah cetak kan? Awak cetak lah. Kemudian you terus jawab di dalam kertas yang awak cetak. Kepada pelajar yang tidak boleh cetak pun tidak apa. Terus jawab ke dalam buku latihan. Jawab soalan yang kita bincang sahaja. Contohnya kalau hari ini saya bincang 3 soalan, awak jawab 3 soalan itu ke dalam buku latihan. Soalan tak payah saling lah. Tapi contohnya soalan 1 yang perlu awak saling ialah inilah. Catat alih ini you kena saling lah. Okey, soalan 1 isi tempat kosong. Kita ada 5 proses pengurusan kewangan kan. Yang pertama penetapan sasaran ataupun goal. Goal maksudnya sasaran. Lepas itu apa dia? Kita boleh tengok balik nota tadi ya. Tengok balik nota tadi. Cikgu sudah tunjuk tadi ya. Yang pertama menetapkan matlamat kan. Yang kedua menilai kedudukan kewangan. Menilai, tuliskan menilai kedudukan kewangan. Tulis di sini. Okey, tulis di sini menilai kedudukan Okey. Sekali lagi ya, menilai kedudukan kewangan. Lepas itu mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat, B, jawapan B ialah langkah keempat, melaksanakan pelan. Lepas ujuk kita ialah laksanalah pelan kewangan. Dan langkah terakhir mengkaji dan menyemak kemajuan. Okey, ini contoh.
soalan yang boleh diuji ya, 5 proses pengurusan kewangan itu. So anda mesti ingat menetapkan matlamat, menilai kedudukan kewangan, mewujudkan pelan kewangan, melaksanakan pelan kewangan dan akhir mengkaji dan menyemak kemajuan. Ini soalan nombor 1. Kemudian untuk soalan nombor 2, senarai di bawah menunjukkan matlamat kewangan injek 5. So kita ada PQRS di sini ada 4 so mungkin yang pertama P lah. Ini P ya. Pasang alat penghawa dingin bernilai 2,000 di bilik ibunya pada tahun depan. Kemudian Q simpan 10,000 untuk perbelanjaan perkahwinan dalam tempoh 4 tahun. Ini 4 tahun. Tadi itu tahun depan itu 1 tahun lah. Dia nak simpan duit untuk kahwin. Kemudian untuk R, R beli permainan video, video game bernilai 1,500 pada bulan harapan. Lepas itu simpan 100,000 untuk S 100,000 dalam tempoh 10 tahun sebagai dana persaraan. So ada 4 di sini. So soalan minta anda, awak tulis soalan A dia minta awak apa-apa kategorikan matlamat kewangan berdasarkan jangka pendek dan jangka panjang. So yang pertama awak tulis jangka pendek. Jangka pendek ada berapa? Mana ialah jangka pendek? Jangka pendek di sini ialah tahun depan kan pasang alat penghawa dingin aircon. Tahun depan dia nak pasang itu jangka pendek. So P. So awak kena tulis P ialah pasang alat penghawa dingin dan seterusnya sampai ke tahun hadapan. Mana lagi jangka pendek bulan depan main video beli permainan video kan 1,500 iaitu R. Beli permainan video bernilai RM1,000 awak tulis macam itu. Lepas itu kita ada lagi jangka panjang. So awak tuliskan jangka panjang kita pun ada 2 matlamat. Yang pertama ialah Q lah. Q dia simpan 10,000 untuk 4 tahun itu lebih daripada 3 tahun itu ialah jangka panjang. So simpan 10,000. Kemudian satu lagi ialah X simpan 100,000 kan. Simpan 100,000 untuk persaraan sebagai dana persaraan dalam tempoh 10 tahun. Itu jangka panjang. Tulis seperti cikgu buat, kena tulis. Tapi soalan tak payah salin. Kemudian bahagian B, kita pergi ke B. Mana tentukan sama ada setiap matlamat kewangan itu keperluan atau kehendak. Untuk bahagian ini tak payah salin sekali lagi lah. Keperluan, kita tulis keperluan juga kehendak. Kita terus guna huruf sajalah. Sebab tadi sudah tulis keperluan mana yang perlu. Aircon kan, aircon itu perlu. Kemudian perbelanjaan perkahwinan itu perlu kan. Kemudian simpan tanah persaraan 10 tahun perlu kan. So PQS. Jadi keperluan di sini ialah PQS. Kemudian untuk kehendak maksudnya contohnya beli permainan video. Itu kehendak. So hanya satu saja kehendak di sini iaitu R. R. Itu jawapannya. Bahagian A jangka pendek, jangka panjang. Bahagian B keperluan kehendak. Ini soalan nombor 2. Kita pergi soalan nombor 3. Gaji bulanan Akmal dan isterinya masing-masing 3,500 dan 3,200 ringgit. Mereka mempunyai pendapatan pasif sebanyak 600 sebulan. Suami 3,500, isteri 3,200, pendapatan pasif 600 ringgit. Perbelanjaan mereka 3,500 itu perbelanjaan. Jadi sekarang dia nak minta awak kira A ialah hitung aliran tunai bulanan mereka. So kita jumlahkan pendapatan
kemudian tolak dengan perbelanjaan. Aliran tunai mereka ialah gaji dulu lah 3.500, tambah gaji isteri 3.200, tambah lagi pendapatan pasif 600, dia jual produk sejalan dalam talian kan, online business lah. Tolak dengan perbelanjaan 3.500. Jadi dia punya aliran tunai ialah 3.800. Oh, ini positif, yang sangat bagus. Ada aliran tunai yang besar. Di sini ya. Okey, itu cara kita hitung aliran tunai bulanan. Kemudian bahagian B, jika gaji bulanan Encik Akmal menyusut sebanyak 15%, apakah yang akan terjadi kepada aliran tunai bulanan mereka? Okey, jadi kita kira dulu berapa 15%. Gaji menyusut 15%. Okey, so ini kita kira 15% daripada gaji Akmal satu bulan 3.500 kan. Kita nak tengok berapa jumlah gaji dia menyusut. Okey, berapa? Kalau kita kira pakai kalkulator, tolong kira, iaitu 3.000. Okey, 15% maksudnya 15%. Okey, so berapa jumlah dia? Gaji dia akan menyusut sebanyak 525. Okey. Jadi apa yang akan terjadi kepada aliran tunai bulanan mereka? Awak boleh tulis aliran. Jadi aliran tunai bulanan mereka akan berkurang. Berapa berkurang? Berkurang sebanyak 525 ringgit. 525 ringgit. Sebab gaji Akmal menyusut 15%. So 15% daripada gaji 3.500 itu adalah 525 ringgit. Maksudnya aliran tunai bulanan mereka akan berkurang 525. So aliran tunai mereka yang baru kalau nak cari 3.800 tadi, tolak 525 lah kalau nak cari. Tak perlulah, ini cukup sudah. So A dan B ya, jawapan A dan B. Okey, jadi saya rasa ataupun cikgu rasa itu sahaja untuk pagi ini. Kita jawab dulu soalan 1, soalan 2, soalan 3. Kemudian ambil gambar dan hantar kepada cikgu dalam grup masing-masing. Okey, kepada semua, anda dikenaki meneruskan latihan soalan 4, 5, 6 dan seterusnya supaya kita akan bincang, supaya kita boleh bincang pada hari Rabu. Esok hari Selasa cuti peristiwa, adakah kelas? Itu saya akan beritahu awak sebelum hari Selasa. Mungkin kita akan teruskan kelas kita. Okey, so itu sahaja daripada cikgu pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi esok. Bye bye.